Assalamualaikum, apa khabar semua? Anda bersama dengan saya. Masih lagi kita bercerita berkenaan dengan World Cup. Dan dalam video kali ini kita akan menceritakan 5 fakta menarik berkenaan dengan FIFA World Cup di Qatar. Okey, untuk World Cup di Qatar ni sebenarnya perkara yang paling rare, yang pertama kali berlaku adalah ini kali pertama World Cup akan diadakan pada bulan November dan juga Disember. Pada kebiasaannya kita akan melalui ataupun World Cup ni akan dianjurkan pada bulan Jun dan Julai. Tetapi berbeza untuk Qatar. Kenapa? Perubahan ini sebenarnya adalah disebabkan perbezaan suhu cuaca yang terlalu drastik untuk Qatar berbanding dengan venue-venue lain. Pada kebiasaannya di bulan Jun dan juga Julai, Qatar berada di suhu yang sangat-sangat panas. Jadi perubahan masa, perubahan waktu di bulan Disember dan November berbanding dengan bulan Jun dan Julai adalah satu keputusan yang sewajarnya diambil sekiranya mereka ingin meneruskan World Cup di Qatar. Dan ini sebenarnya mendatangkan lebih banyak masalah dan juga beberapa isu berbangkit dalam kalangan peminat bola sepak dunia, yang mana ianya akan clash dengan musim Christmas dan juga akan overlap dengan beberapa high profile schedule untuk liga-liga lain. Kalau kita tengok pada bulan Jun dan juga Julai, pada kebiasaannya adalah musim transfer window, musim post-season untuk liga EPL dan juga liga-liga lain di Eropah. Walau bagaimanapun, untuk bulan Disember dan juga bulan November ini sebenarnya pada kebiasaannya adalah bulan-bulan yang sangat-sangat busy dan bulan-bulan yang sangat kritikal untuk setiap liga-liga ini. Penyusunan semula jadual pastinya akan berlaku, yang itu nanti kita hanya akan perlu tunggu dan lihat. Nanti kita akan tengok apa yang akan terjadi. Jadi perkara seterusnya yang menarik berkenaan dengan World Cup di Qatar ini adalah negara pertama yang majoriti beragama Islam yang akan menjadi host kepada World Cup. Qatar, sebuah negara yang terletak di Middle East, sebuah area yang sememangnya kita tahu bergolak dan ada beberapa isu politik yang berlaku di sini yang mungkin akan mendatangkan beberapa perkara yang tidak enak untuk didengar. Biasalah dalam dunia politik ni, Muslim, Eropah memang tak ngam. Selain daripada itu, ini adalah juga negara kedua Asia yang akan menjadi host kepada FIFA World Cup. Sebelum ini kita ada Japan dan juga South Korea yang menjadi co-host untuk World Cup pada tahun 2002. Jadi antara cabaran yang bakal ditempuhi oleh penonton, penganjur dan juga pemain, dan juga tak lupa juga untuk staff-staff yang akan bertugas untuk World Cup nanti di Qatar adalah isu keselamatan. Benda ni kita memang tak boleh nak elak. Jadi kita mengharapkan tidak ada apa-apa insiden yang berlaku yang melibatkan nyawa, yang melibatkan tembak-menembak berlaku di Qatar nanti, sebab ini pastinya akan membawakan nama buruk kepada agama Islam itu sendiri. Jadi kita doakan yang terbaik, semoga World Cup di Qatar ini berjalan dengan lancar, dengan aman. Amin. Perkara yang ketiga yang menarik berkenaan dengan FIFA World Cup di Qatar ini adalah Qatar merupakan negara host yang paling kecil pernah menjadi tuan rumah kepada World Cup. Dilaporkan hanya mempunyai keluasan 11,000 km persegi. Kecil punya kecil. Yang mana sebelum ini yang paling kecil pernah menjadi host kepada World Cup adalah Switzerland. Itu pun 41,000 km persegi. Terengganu mempunyai keluasan 13,035 km persegi dan Kedah mempunyai keluasan 9,500 km persegi. So kalau 11,000 km persegi macam mana? Dilaporkan juga stadium-stadium di Qatar adalah sangat-sangat dekat. Jarak di antara setiap stadium adalah lebih kurang 55 km sahaja. Sangat dekat. Kalau kita tengok pada rekod 2018 untuk World Cup di Rusia, jumlah pengunjung yang datang adalah lebih kurang 5 juta orang pada tahun 2018. Bagi negara Qatar, pada setiap tahun biasanya mereka mengendalikan lebih kurang 1.7 juta pelancong setiap tahun. Tapi ini kalau katakan tiba-tiba dalam masa 28 hari tersebut ada 5 juta tiba-tiba datang, memang akan menjadi satu isu yang sangat-sangat besar sebenarnya untuk negara Qatar. Jadi sebab itulah kita nampak negara Qatar dalam masa beberapa tahun ini banyak melakukan pelaburan dalam persediaan mereka untuk menjadi host kepada FIFA World Cup 2022. Dalam negara kecil biasa handle 1.7 juta. Ini yang nak datang, last record kita tahu adalah 5 juta. Kalau katakan lagi ramai, pening. Perkara yang seterusnya yang menarik berkenaan dengan World Cup Qatar ini adalah World Cup yang paling
mahal. Kalau kita tengok kepada rekod Rusia sebelum ini telah membelanjakan lebih kurang 11.6 bilion US dollar pada tahun 2018 untuk menganjurkan World Cup, yang mana pada tahun yang sebelumnya 2014 Brazil telah membelanjakan 15 bilion US dollar. Banyak tu. Bagi kat saya 1% pun tak apa. Tapi 15 bilion dan 11.6 bilion ni kalau nak dibandingkan dengan perbelanjaan Qatar untuk menjadi penganjur World Cup adalah sangat-sangat kecil sebenarnya. Kos untuk Qatar pasang aircon pun dah lebih mahal dah daripada total perbelanjaan Brazil dan juga Rusia. Pasang aircon saja tau, pasang aircon. Jadi kalau kita ambil kira daripada pembikinan stadium, training ground, infrastruktur pengangkutan, pasang aircon dan banyak lagi teknologi lain, contohnya macam VAR yang akan dipasang untuk World Cup ni, persediaan bil mereka setakat ini dianggarkan sekitar 180 sehingga 220 bilion US dollar, dan ini adalah laporan setakat 1 Februari 2020. Sekarang korang tengok video ni dah tahu bila dah. Itu adalah jumlah wang yang dikeluarkan secara sah yang dilaporkan. Ini tak kira lagi duit yang bawah table lagi. Itu tak kira lagi. Duit bawah table ni adalah cerita yang seterusnya yang menarik. Yang terakhir poin kita akan ceritakan berkenaan dengan World Cup di Qatar ini. Ini merupakan sebuah World Cup yang paling berskandal besar. Most scandalous World Cup ever. Okey, untuk menceritakan benda ni saya kena bagi tahu dulu, sebenarnya untuk sesebuah negara menjadi host kepada World Cup ni, dia ada buat proses bidding. Daripada tahun 2010 Qatar bersaing dengan negara Australia, Japan, South Korea dan juga US untuk menjadi host World Cup 2022. Daripada tahun 2010 lagi cerita ni. Jadi pada kebiasaannya mereka akan melakukan bidding dan akan ada beberapa isu yang akan dipertimbangkan untuk membenarkan sesebuah negara tersebut layak untuk menjadi host kepada World Cup. Walau bagaimanapun, despite being the smallest country dan juga tidak mempunyai faktor cuaca yang sesuai untuk menjadi tuan rumah, Qatar masih berjaya untuk menang bidding proses bersaing dengan Australia, Jepun, South Korea dan juga US. Macam mana tu? Jadi ada dikatakan beberapa deal bawah table lah yang berlaku semasa proses tersebut, yang saya dekat sini tak naklah sebut nama sebab takut nanti saya pula yang kena. Tapi cukup korang tahu, dikatakan ada beberapa kempen yang dilancarkan untuk memastikan Qatar boleh menang bidding proses tersebut. Antara aktiviti ataupun misi yang dilakukan dalam kempen-kempen ini termasuklah spying, serangan psikologi, mengupah bekas CIA agent untuk melakukan kerja-kerja kotor, termasuklah mengupah wartawan dan juga pihak media untuk melancarkan serangan secara bertulis untuk memberikan kesan negatif, impak negatif kepada pesaing-pesaing Qatar semasa melakukan proses bidding tersebut. Jadi dalam proses kita sedang menghala ke arah World Cup 2022 di Qatar ni, sebenarnya pihak berkuasa sebenarnya sedang melakukan siasatan ke atas kes ni lah sebenarnya. So ada korupsi, suspect of corruption yang sedang disiasat. Walau bagaimanapun, Qatar 2022 tengok rupa gaya memang confirm akan jadi World Cup juga. Diorang ni dok belanja sampai bilion ni untuk buat World Cup ni, bagi dekat aku 0.5% pun tak apa.